Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada barisan juri e-Kolokium Pembelajaran Sepanjang Hayat 2021, barisan pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Sabik bin Muhammad Noor akan membentangkan kajian saya, iaitu meningkatkan kemahiran 2M dalam kalangan murid tahun 2 menggunakan halaman audio visual interaktif cekal warna Ed2. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat kepada abstrak kajian. Sebagaimana kita tahu, kemahiran 2M merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh setiap murid di sekolah rendah. Kegagalan murid dalam menguasai kemahiran ini berpunca daripada masalah penyangkut melibatkan proses menghubungkan huruf dengan suku kata kepada bahasa lisan dan juga tulisan. Oleh yang demikian, halaman audio visual interaktif cekal warna Ed2 merupakan sebuah halaman e-pembelajaran yang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca dan juga menulis murid tahap 1. Dapatan kajian mendapati berlaku peningkatan penguasaan kemahiran literasi bahasa Melayu di samping meningkatkan motivasi murid dalam aktiviti membaca. Kita beralih kepada objektif kajian. Terdapat 4 objektif dalam kajian ini. Yang pertama, meningkatkan kemahiran membaca dan menulis murid tahap 1. Seterusnya, meningkatkan motivasi dalam aktiviti membaca. Seterusnya, mengenal pasti keberkesanan platform audio visual interaktif ini dalam aktiviti membaca. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi mengajar guru. Kajian ini disokong oleh beberapa sorotan kajian yang berkaitan. Yang pertama, menurut Asno Hisham dan rakan-rakan, 2020 menyatakan pada tahun 2018, murid-murid tahun 1 yang tidak menguasai kemahiran 2M ini sebanyak 23.77%. Situasi ini semakin meruncing apabila berlakunya penutupan institusi pendidikan di Malaysia selama 35 minggu. Perkara ini merujuk kepada data daripada UNESCO pada tahun 2021. Oleh yang demikian, guru perlulah mencari jalan bagaimana hendak menyampaikan sesi pembelajaran yang lebih berkualiti, di mana pembelajaran ini perlukan sebuah kerangka pedagogi yang teliti. Perkara ini disokong oleh KAUD 2013. Oleh yang demikian, guru-guru perlulah menggunakan pelbagai bahan pengajaran yang merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pencapaian murid. Perkara ini disokong oleh Ochola, Kudo dan juga Odong 2016, dan pendekatan ini yang merupakan pendekatan pembelajaran teradun, ia dilihat dapat meningkatkan prestasi, motivasi serta sikap murid sekolah rendah. Perkara ini disokong oleh Nur dan Zakaria 2018. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita beralih kepada latar belakang kajian. Terdapat 3 perkara. Yang pertama, murid ini kurang menguasai kemahiran membaca dan juga menulis. Seterusnya, murid ini telah mengenal huruf dan juga suku kata KV. Yang ketiga adalah pelaksanaan PDPR dan juga PDPC. Saya telah mendapati bahawa latar yang pertama menyumbang kepada latar masalah. Terdapat 4 latar masalah dalam kajian ini. Yang pertama, murid-murid mengenal huruf tetapi lambat untuk menyebut perkataan. Perkara ini dikenal pasti bahawa murid ini kurang yakin di mana suara mereka semakin menurun, dan juga murid-murid ini kurang memberi tumpuan di mana mereka bermain-main ketika aktiviti membaca dijalankan. Seterusnya, guru tidak dapat menyampaikan isi kandungan mata pelajaran. Saya telah mendapat respon daripada guru mata pelajaran yang lain di mana mereka ini tidak dapat menyampaikan isi kandungan mata pelajaran. Sebaliknya, mereka perlu mengajar murid-murid ini membaca arahan terlebih dahulu. Seterusnya, yang ketiga, murid-murid ini belum menguasai konstruk-konstruk dalam kemahiran membaca dan juga menulis. Saya telah melaksanakan penilaian menggunakan instrumen literasi bahasa Melayu untuk kemahiran 2M. Dan yang terakhir adalah murid ini mengambil masa yang panjang
untuk membaca petikan. Saya telah melaksanakan aktiviti bacaan di mana murid-murid ini mengambil masa yang panjang apabila mereka membaca perkataan satu warna berbanding perkataan yang mempunyai pelbagai warna. Berdasarkan daripada perkara-perkara ini, saya telah membuat intervensi membangunkan halaman cekal warna Add2 yang meliputi 4 perkara iaitu Content Management System, Constructive Alignment Model, seterusnya elemen audio visual dan juga kemahiran literasi. Kumpulan sasaran bagi kajian ini terdiri daripada 3 orang, 1 orang murid perempuan dan juga 2 orang murid lelaki. Murid-murid Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini saya paparkan kerangka konsep pembangunan halaman cekal warna Add2. Pada mulanya, saya akan membuat kategori suku kata di mana suku kata ini akan diwarnakan mengikut kod warna tertentu. Berikut adalah suku kata yang diwarnakan. Bagi suku kata KV akan diwarnakan dengan warna biru. Untuk suku kata KVK akan diwarnakan dengan warna hijau dan juga KVKK diwarnakan dengan warna merah. Bagi bahan bacaan, saya telah menggunakan buku teks dan juga buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2. Seterusnya, saya akan memindahkan bahan-bahan ini dalam halaman e-pembelajaran. Saya menggunakan Wakelet sebagai pelantar CMS mengikut model kurikulum iaitu Constructive Alignment Model. Pada permulaan, saya akan menerangkan kepada murid-murid tentang hasil pembelajaran mereka. Terusnya diikuti dengan aktiviti pembelajaran di mana dalam aktiviti pembelajaran ini saya pecahkan kepada 3 aktiviti. Apabila aktiviti pembelajaran selesai, murid-murid ini akan menduduki sesi penilaian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini saya paparkan analisis data bagi kajian ini. Terdapat 4 kaedah pengumpulan data. Yang pertama adalah analisis ujian pra dan pos, instrumen saringan literasi bahasa Melayu. Data ini ia ditadbir bagi ujian pra dilaksanakan sebelum intervensi dan ujian pos selepas 6 kali intervensi. Hasil dapatan saya mendapati bahawa dalam aktiviti membaca pada ujian pra, murid-murid ini mendapat 58 markah. Apabila intervensi dilaksanakan dalam ujian pos, markah mereka meningkat kepada 89 markah. Di sini kita dapat lihat berlakunya peningkatan markah sebanyak 31%. Dalam ujian menulis pula, dalam ujian pra, murid-murid ini mendapat 84%. Apabila intervensi dilaksanakan, dalam ujian pos, murid-murid ini mendapat 99%. Perkara ini kita dapat lihat berlakunya peningkatan sebanyak 15 markah. Seterusnya, kita lihat kepada analisis motivasi murid. Ia ditadbir secara lisan di mana guru ini akan bertanyakan kepada murid-murid berdasarkan pada item-item dalam borang soal selidik. Murid-murid ini akan mengangkat tangan jika mereka bersetuju dan tidak perlu mengangkat tangan jika mereka tidak bersetuju. Dapatan saya mendapati bahawa 83.3% murid-murid ini menyokong bahawa halaman ini membantu mereka meningkatkan motivasi dalam aktiviti membaca. Seterusnya, saya laksanakan pemerhatian berstruktur. Pemerhatian berstruktur ini ditadbir dengan melaksanakan pemerhatian secara terus di dalam bilik darjah dan berbantukan rakaman video. Hasilnya saya mendapati bahawa murid-murid ini berminat terhadap video. Seterusnya, aktiviti bacaan suku kata berwarna. Seterusnya, mendengar audio dalam aplikasi Immersive Reader dan juga bermain permainan atas talian. Dan yang terakhir adalah temu bual. Temu bual ini ditadbir bersama secara temu bual berstruktur bersama guru damping. Terdapat 4 soalan yang ditanyakan kepada guru tersebut. Untuk soalan berikut adalah refleksi bagi kajian ini. Yang pertama, murid-murid ini dapat menguasai kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis selepas belajar melalui halaman cekal warna Add2 ini. Perkara ini berlaku kerana ia dapat membantu meningkatkan motivasi murid dalam aktiviti membaca. Seterusnya, murid-murid ini dilihat mudah untuk mengeja dan menyebut perkataan menggunakan suku kata berwarna
Selain itu, ia disokong oleh aplikasi Immersive Reader. Dan yang terakhir, ia dapat mewujudkan komunikasi dua hala serta murid-murid ini dilihat lebih aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Untuk kajian masa depan, saya akan mempelbagaikan bahan bacaan dari tahap mudah, sederhana hingga sukar serta memberi penekanan kepada aktiviti berasaskan pembelajaran abad ke-21. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, saya paparkan poster bagi kajian ini. Terima kasih diucapkan kepada para penonton yang menonton pembentangan sebentar tadi. Semoga pembentangan kajian ini dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan sekalian. Setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.